Vincent van Gogh dilahirkan di rumah Pasto di pusat pasar Zundert. Hari kelahirannya bertepatan dengan hari peringatan kematian abangnya. Beliau mempunyai watak yang suka menyendiri dan dihantar ke sekolah kebangsaan Zundert pada pertengahan tahun 1859. Namun, suasana di sekolah membuatkannya semakin membelut dan berhenti sekolah pada akhir Oktober tahun 1861. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di sekolah asrama di kota Zevenbergen, 13 batu dari rumahnya, dan kemudian masuk ke sekolah Tilburg pada 3 September tahun 1866. Vincent mendapat tempat keempat dan tinggal di rumah sepasang pasangan tua semasa tingkatan 2. Beliau berada di rumah sebahagian besar masanya pada tahun 1868. Pada tahun 1870, Vincent bekerja selama 1,5 tahun di perusahaan Goupil di Den Haag dan pihak atasannya adalah H.G. Terstig. Vincent pernah menganggapnya sebagai tujuan perjuangannya, tetapi karena bapa saudaranya yang memegang jawatan tertinggi jatuh sakit, pihak atasannya tidak suka pada Vincent dan mulai menekan Vincent dengan berbagai desas-desus yang tidak berdasar. Pada tahun 1872, pihak atasannya menjerat Vincent ke jalan buntu dengan desas-desus tidak berdasar. Pada akhir Januari tahun 1873, atasannya memberitahu Vincent bahawa dia akan dipindahkan ke cawangan Goupil di London dan pada 15 Ogos, beliau berpindah ke Pangsapuri baru. Pada musim dingin tahun 1874 sehingga musim gugur tahun 1875, Vincent mulai mempelajari karya Michelangelo dan sejarah tahun 1789 sambil membaca novel Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Beliau tertarik dengan lukisan revolusi Perancis dan mulai membaca karya Émile Zola, Thomas Carlyle, dan Ernest Renan. Pada bulan Mei tahun 1875, Vincent datang ke Paris dan semasa di sana beliau hanya mendengar khutbah atau membaca. Beliau ingin sangat menemukan iman. Pada 26 Oktober, beliau dipindahkan ke Perancis. Pada Mac tahun 1876, kerana tidak tahan dengan pengawasan keluarga dan pihak atasannya, beliau meninggalkan perusahaan Goupil dan pada bulan April ia menjadi guru di Ramsgate, Inggris. Pada bulan Julai tahun 1876, Vincent menjadi asisten pengajar dan asisten pastor di Isleworth. Pada bulan Januari hingga April tahun 1877, beliau bekerja di kedai buku Dorapal dan pada bulan Mei beliau pergi ke Amsterdam untuk belajar bahasa Latin dan Yunani sebagai persiapan untuk mendaftar di sekolah teologi. Pada bulan Julai tahun 1878, Vincent pergi ke Brussels bersama ayahnya dari Amsterdam untuk sambil belajar dan menjadi seorang mubalik. Mereka singgah di Eton untuk sementara waktu. Pada bulan Ogos, Vincent memulakan pengajian selama 3 bulan di sebuah sekolah agama di Brussels, tetapi tidak dapat dilantik sebagai paderi. Pada bulan Desember, Vincent bertolak ke sebuah bandar di bahagian selatan Belgium, berhampiran sempadan Perancis sebagai seorang mubalik di Borinage yang terletak berhampiran Mons. Karena semangatnya yang terlalu tinggi terhadap pekerjaannya, Vincent disingkirkan dari gereja pada tahun 1879. Pada tahun 1880, beliau melancong ke kawasan Alvers dan menetap di rumah seorang penambang, memulakan langkah pertama sebagai ahli seni dengan meniru karya-karya Millet. Pada bulan Oktober, Vincent belajar perspektif dan anatomi di Brussels dan berkawan dengan seorang pelukis Belanda bernama Van Riebeeck. Pada tahun 1882, Vincent belajar lukisan minyak dengan abang iparnya, Anton Mauve. Pada bulan Ogos, keluarga Vincent berpindah ke Nuenen. Pada bulan September tahun 1883, beliau bersama saudara lelakinya, Theo, pergi ke Drenthe di bahagian utara Belanda untuk melukis dan memulakan penghasilan lukisan minyak.
Lukisan minyak terkenal Starry Night oleh Vincent van Gogh dicipta pada bulan Jun tahun 1889 dan menggambarkan langit malam dan desa khayalan yang dilihat melalui tingkap hospital Saint-Paul de Moselle di Saint-Rémy, Perancis. Lukisan ini telah disimpan di Museum Seni Modern New York City sejak tahun 1941. Ia dianggap sebagai salah satu karya Vincent van Gogh dan juga merupakan karya penting dalam dunia seni barat. Pada bulan Mei tahun 1889, Vincent van Gogh telah mengalami masalah kesihatan mental dan menjalani rawatan secara sukarela di Hospital Saint-Paul de Moselle di Saint-Rémy. Di sana, beliau mencipta lebih daripada 150 lukisan minyak dan 100 lakaran, termasuklah Starry Night. Lukisan ini adalah salah satu bahagian daripada lukisan langit malam Van Gogh yang menggambarkan pemandangan malam di tepi sungai Rhône, bandar selatan Perancis Arles. Langit malam berkelipan dengan bintang-bintang, sementara bayangan lampu jalan di tepi pantai bersinar di permukaan air sungai. Kelipan bintang dan cahaya lampu membentuk pemandangan yang dapat memikat hati. Karya ini menampilkan kedudukan jarak bintang melalui kekuatan dan penempatan sinaran cahaya. Selain langit dan permukaan air, lukisan ini juga menggambarkan pemandangan dua perahu kecil dan sepasang suami isteri yang berjalan-jalan di tepi sungai. Mereka kelihatan terpesona oleh keindahan cahaya bintang dan sinaran lampu pada malam yang tenang ini. Cara lukisan ini memproses cahaya mencerminkan estetika visual yang unik dari Van Gogh, memberikan pengalaman visual dan emosi yang sangat memuaskan. Lukisan ini adalah bahagian pertama daripada lukisan langit malam Vincent van Gogh yang memaparkan pemandangan luar sebuah kafe di Arles dengan beberapa orang duduk di atas balkoni. Di langit malam yang berwarna biru gelap, berkilauan bintang-bintang seperti bunga lampu yang bersinar-sinar. Sinaran cahaya lampu di dalam kafe menerangi lapangan yang berlapis batu kelikir di luar, membentuk pemandangan terang dan gelap. Kita dapat melihat sebuah lampu besar berwarna kuning yang menerangi seluruh balkoni, bahagian depan bangunan dan trotoar. Cahaya tersebar bahkan di atas batu kelikir berwarna merah jambu dan ungu. Di jalan raya, bangunan berwarna biru gelap atau ungu kelihatan memanjang ke jauh pada waktu malam, dengan sepohon pokok hijau di depan. Gambar ini berwarna-warni dan menggambarkan suasana yang harmoni. Lukisan ini dengan sentuhan kuas yang halus dan warna yang kaya menggambarkan perasaan unik Van Gogh terhadap langit malam dan pemandangan kota. Ia juga memaparkan rasa cinta dan keinginan Van Gogh terhadap kehidupan. Lukisan We Feel with Cross dilukis pada tahun 1890 dan sekarang disimpan di Rijksmuseum Vincent van Gogh di Amsterdam. Lukis ini menggambarkan ladang gandum yang berwarna emas dengan banyak gagak yang terbang atau bertinggul di atasnya. Langit dalam lukisan ini diwarnai dengan warna biru yang berbeda-beda, mencerminkan pengalaman dan perasaan dalam diri Van Gogh terhadap alam. Van Gogh mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri tidak lama setelah menyelesaikan lukisan ini pada tanggal 27 Julai 1890. Lukisan ini dianggap sebagai refleksi akhir Van Gogh tentang kehidupan dan pujian terhadap alam, serta sebagai salah satu gaya representatif dari gaya seninya. Bagi Van Gogh, pokok berbunga mempunyai makna yang istimewa. Mereka melambangkan kesedaran dan harapan. Dia suka dengan pokok berbunga ini dan menemukan kepuasan dalam melukiskannya. Pada tahun 1890, Van Gogh dirawat di hospital mental. Adiknya, Theo, selalu menulis surat memberitahunya mengenai perkembangan keluarga. Satu surat membuat Van Gogh terharu. Isteri Theo hamil dan mereka akan menyambut kelahiran anak. Van Gogh gembira untuk adiknya dan melukis almond blossoms untuk keponakan yang belum lahir. Bunga-bunga aprikot ini bergoyang dengan lembut di bawah bayu. Sapuan kuas Van Gogh seperti menari
warna-warna di atas kanvas terang dan berseri. Ini adalah doa Van Gogh untuk kehidupan baru dan juga ekspresi cintanya terhadap kehidupan. Lukisan ini menyampaikan cinta dan harapan Van Gogh terhadap kehidupan dan menjadi salah satu karya paling terkenalnya. Di antara bunga-bunga aprikot yang berkembang ini, kita dapat melihat dunia yang indah melalui mata Van Gogh dan kegembiraannya dan kerinduannya untuk kehidupan.请问，在这展览里面，你最让你感兴趣的画作是哪一幅？作啊，我很喜欢他的《Starry Night》咯，还有很多一些那个太阳花那几幅我都很喜欢。为什么？ Starry Night 它是一幅名画，所以它背后的故事呢，我是觉得他是一个不容易的画家，然后他的画作方式是我很喜欢的一种油画的呈现方式。你对于梵高有什么看法？梵高啊，个人的话是非常欣赏他。他是一个就是像我刚才说，喜欢他的画作的方式，然后就是比较油画的那种的那种画的那种细那种 technique， 然后还有他的配色啊一些。因为到现在我们做一些画作的话，我觉得那个颜色方面是很值得让人家参考的。那如果抛开他的作品来说他的人的话，你会有什么要对他的肯定？ 或者像我表达一下这个人对于他个耳朵的事件，或者是一些自杀或者发烧，对此事有什么看法？我是觉得每个画家都有自己的故事，而且他们都会经过很多就是比较生活中的地图，但是我觉得没有关系，做自己就对了。谢谢你。谢谢你。谢谢。